Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan kita boleh menyambung kuliah tafsir suratul Baqarah. Kita berada pada ayat yang ke 178 dalam surah Baqarah ini. Dengan itu kita telah masuk kepada bahagian yang kedua dalam suratul Baqarah. Termasuk dalam bahagian yang kedua dalam suratul Baqarah. Bahagian yang pertama dalam surah Al-Baqarah membicarakan mengenai dengan tauhid dan juga risalah. Tauhid, risalah merupakan tajuk utama dalam bahagian yang pertama dan telah diterangkan macam mana akidah orang yang salah, akidah orang yang benar dalam masalah tauhid dan risalah ini. Dan daripada tauhid dan risalah itu kita dah nampak manusia ini berpecah pada 3 golongan. Golongan yang terima tauhid dan risalah, golongan yang jahil, dan golongan yang degil. 3 golongan itu musyrikin, al-kafirin, wal-munafiqin. 3 golongan. Satu golongan yang tidak termasuk dalam golongan mereka itu golongan beriman, golongan yang menerima tauhid dan juga risalah. Ingat ke tak lagi tauhid risalah ni? Tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Risalah dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 perkara. Bahagian pertama kira-kiranya habis kita hurai tauhid dan risalah itu. Berdasar kepada contoh dari salah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diterangkan satu demi satu, jelas, terang dan nyata. Bahagian yang kedua ini adalah bahagian yang menyatakan beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan al-umurul munazzimah dan juga umur muslihah. Umur munazzimah iaitu peraturan hidup bermasyarakat, macam mana nak selesai masalah masyarakat, hubungan kita dengan masyarakat. Umur muslihah iaitu perkara-perkara yang kita nak bina hidup kita ini dengan Allah Ta'ala. Contohnya puasa, infak,
dan juga jihad. Puasa dan juga infak. Jihad dan perkara yang akhir dicerita dalam bahagian kedua ni, itu masalah jihad. Dan semua perkara ini dimulakan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai al-umur munazzimah, iaitu hukuman qisas ditujukan kepada pemerintah. Lepas daripada ayat qisas selesai semua, kemudian ada disebut al-umurul muslihah, iaitu berkaitan dengan wasiat. Lepas wasiat, bab faraid semua, ada juga al-umur muslihah, iaitu berkaitan dengan puasa. Lepas pada ayat puasa, bila disyariatkan puasa, syahrul Ramadan, ayat 185 tu, mari ayat akhir lepas 185, 186 juga berkenaan dengan doa makbul, dan juga pada ayat yang ke 187 berkenaan dengan al-umur muslihah juga, iaitu nafsu manusia nak kawal macam mana. Oleh kerana puasa-puasa ni mengawal nafsu, jadi nafsu manusia ni macam mana nak kawal. Walaupun manusia itu diperintah supaya berpuasa bila masa untuk berpuasa, dan dimari lagi ayat berkenaan dengan cari makan, iaitu al-umur munazzimah wala ta'kulu amwalakum. Dimari lagi berkenaan dengan haji, yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya sampai ke belakang. Jadi kira-kiranya kita telah masuk dalam bahagian yang kedua ini, hukuman qisas. Baik. Dia termasuk dalam umur munazzimah, cara bermasyarakat. Sebab apabila kita berhadapan dengan kita panggil dengan masyarakat, ada benda yang menjadi hak kepada dia. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Baik. Berkaitan dengan qisas, iaitu cara berhidup bermasyarakat ni macam mana. Sebab apa? Sebab hukuman qisas satu hukuman yang Allah Ta'ala sebut daripada ayat 178 hingga 179 berkenaan dengan kepada pemerintah diwajibkan hukuman qisas ini. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas berkenaan dengan hukum membalas bunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, dan barang siapa yang mendapat satu pemaafan daripada saudaranya dan dia memaafkannya, itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah dia memberi maaf dan membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang lebih baik pula. Yang demikian adalah satu keinginan daripada Rabb, ada satu rahmat daripada Allah. Dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih, dan dalam qisas itu terdapat jaminan kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Baik. Diwajibkan ke atas kamu semua berlaku adil dalam bab qisas.
Orang jahiliyah, tuan-tuan jangan faham bahawa orang merdeka dibalas merdeka kalau bunuh hamba dengan hamba, bukan gitu. Balas itu Allah Ta'ala nak bagi tahu setaraf dengan apa yang dia buat. Orang merdeka, orang lelaki hak merdeka dengan hak merdeka, mana tak lebih daripada itu. Bunuh kawan ni itu, bunuh gitu juga. Tak kata bunuh kawan ni lepas tu kerak 5, kerak 6 pula, dah. Dan kalau dia kerak 4, 5 pun tak boleh nak kerak juga dia, tak boleh. Cuma Tuhan nak bagi tahu sini mati tu tujuan utama. Sebab bagi orang jahiliyah zaman dulu fahaman dia lain. Allah Ta'ala nak menyamatarafkan bagi orang jahiliyah zaman dulu, golongan hamba ni golongan yang hina. Dan mungkin orang-orang hebat-hebat di kalangan dia buat masalah pada ketika itu tak dapat apa-apa hukuman. Lalu di sini Allah Ta'ala sebut dengan tegas, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi. Ini adalah satu contoh yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebenarnya, bahawa setimpal dengan apa yang nak dibunuh itu. Dan dalam masalah ni, bunuh orang Islam, hukum ni bunuh sama-sama Islam diharamkan. Kalau bunuh orang kafir yang menentang dalam peperangan, memang wajib dibunuh. Sama ada mereka itu lawan, orang panggil dalam peperangan, ataupun buat khianat kepada Islam, menjadi musuh Islam yang nanti, memang wajib dibunuh dan wajib dilawan kepada penguasa pemerintah. Hukuman ini kita nak buat, kita tak boleh, kena ada qadhi, kena ada hakim yang dilantik oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Jika ada kerajaan yang buat, maka dia telah membuat satu perintah Allah Ta'ala. Bukan nampak ganas. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak sebut di sini bahawa jiwa manusia ni satu benda yang besar yang perlu dijaga. Apatah lagi jiwa orang Islam. Kalau kafir lawan Islam, memang kena bunuh. Kalau kafir tak lawan Islam, duduk aman damai dengan Islam, maka umat Islam tak boleh buat masalah dengan dia. Ini berkaitan dengan masalah fiqh. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhi. Dan barang siapa yang mendapat satu kemaafan daripada saudaranya, saudara si mati itu, keluarga tu lah, hak kena bunuh tu, hendaklah dia memaafkannya dengan cara yang baik. Bukannya hari ni je aku maafmu, esok nanti dah. Dengan cara membayar diyat dan memberi kemaafan dengan baik pula. Harus disertai dengan denda. Diyat, harga nyawa itu berapa? Ditetapkan oleh pemerintah juga harga nyawa itu berapa. Sebab dia telah melakukan hukuman, dia telah membunuh dengan tanpa sebab. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah sebut, jangan kamu bunuh jiwa orang beriman ini, jiwa siapa-siapa pun dengan tidak kebenaran. Nak bunuh saja tak boleh. Maka bila kamu buat begitu, keluarga si mati itu nak beri maaf, beri maaf dengan syarat bayar denda. Dan hukum begini kata Allah Ta'ala, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia memaafkan mengikut cara yang baik, iaitu dengan menuntut diyat daripadanya, wa ada'un ilaihi bi ihsan, hendaklah dia memberi maaf, sama-sama maaf
dan Allah Ta'ala sebut dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, yang demikian itu satu keringanan bagi Allah dan satu kerahmatan. Bila dia memaafkan dosa orang tu, yang mungkin orang tu boleh taubat dengan Allah Ta'ala, dan bila dia kena bayar denda sekalian dia tak membunuh dah, maka Allah Ta'ala kata dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Kemudian faman i'tada ba'da dzalika falahu, barang siapa yang melampaui batas, ya ini nak balas bunuh juga lepas daripada bayar dia, maka siksa yang amat pedih bagi mereka. Dah bayar dah besar masalah. Tu hukuman. Mungkin kita tak nampak benda ni sebab kita tak pernah ada benda ni dah. Tapi orang Arab, kalau dia sentuh seorang daripada kabilah dia ni, dia punya orang panggil permusuhan tu sampai bila-bila. Sebab sentuh puak dia. Sekali dia sentuh puak dia ni sampai bila-bila permusuhan di kalangan Arab begitu kuat. Maka ayat ini adalah satu ayat untuk mendamaikan permusuhan. Dan kalau dia bunuh kamu dulu, bayarlah berapa. Lepas tu mu bayar ke dia, lepas tu hidup dengan cara aman. Memaafkan dia, tidak ada lagi rasa dendam, rasa iri hati apa, tidak ada. Itu Islam mengajar begitu. Faedah daripada kisah dan hikmah dia itu, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Walakum fil qisas, dan pada hukuman kisas itu ada jaminan hidup. Hidup macam mana? Mati ke tak? Rupanya lebih ramai lagi orang yang akan hidup dan lebih ramai lagi orang yang akan selamat, kerana takutnya mereka kepada hukuman ini. Kalau bunuh dibalas dengan bunuh, dan kalau mereka tak maaf kena bunuh balik. Sama ada pancung kepala lah biasa, dengan sebab pembunuhan dan mati. Bila mati seseorang tu, tidak ada lagi orang yang akan buat kerosakan, oleh kerana dia telah mati dah. Dan orang pun akan ingat, aku bunuh orang, bila orang tahu akan mati, orang tak akan jadi bunuh orang. Tu dari segi apa ni orang panggil hikmah hukuman dia. Lepas tu kalau keluarga itu memaafkan, orang tu boleh hidup, mungkin boleh taubat dengan Allah Ta'ala, mungkin dia boleh jadi baik. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Allahu Akbar. Ya ulil albab la'allakum tattaqun, wahai orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Baik. Sebab tu apabila hukuman kisah dijalankan, hakim akan tanya. Tak tanya banyak, dia tanya kejadian yang berlaku pukul berapa, masa mana, tak tanya dah. Masuk mahkamah, memang dia dah sah dah, memang dia tukang bunuh, dah nampak dalam CCTV ke apa zaman sekarang dah, memang inilah pembunuhnya. Dia tak bercara macam mahkamah biasa. Hakim akan masuk, hakim akan tanya keluarga yang kena ni, awak bunuh dia? Ya, saya bunuh dia. Dia pun tanya tu keluarga si mati, maaf ataupun kita bunuh balik. Orang tu kata kita maafkan. Bila maaf, hakim pun tetap denda bagi dia. Selesai masalah. Ni saya pakai bunuh 50 tahun untuk selesai lagi. Nak cari siapa dia hak bunuh begitu begini. Kalau nyata bahawa dia itu pembunuh, kadang-kadang nyata dah bahawa dia tu memang bunuh dengan siap dengan bukti, boleh lagi hak peguam, hak pandai-pandai ni, hak jenis sing-sing ni, dia bagi ejah sikit, lagi tak kena hukuman. Baik. Asalnya hukuman begini supaya yang dikatakan hidup tadi, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab, dikatakan hidup tadi supaya keluarga si mati tidak membuat tindakan sendiri. Bila tindakan nak jatuh hukum ni diletak kepada pemerintah, maka pemerintah kena selesai. Bila pemerintah kena selesai, tidak ada lagi kita panggil nak buat hukuman sendiri, nak ambil tindakan sendiri. Itu dia punya natijah dia. Sebab tu mana-mana orang buat zalim, lepas hukuman ini dibuat, maka mereka menerima azab yang pedih. Allahu Akbar. Itu ayat 178 dan ayat 179.
Kemudian ayat 180. Ayat 180 berkenaan dengan harta. Berkenaan dengan harta. Dan ayat 180 ini adalah hukum wasiat, dan terdapat 3 pendapat pada ayat ini yang tuan-tuan kena faham betul-betul. Kerana ayat ini ada setengah ulama kata dimansuhkan dengan ayat yang lain, dengan ayat faraid. Tapi kalau kita tak mau sebut pemansuhan tu, macam mana kita nak tafsir supaya tak nampak ayat itu dimansuhkan? Kerana dalam pelajaran tafsir yang kita duk baca ni memang kita terima mansuh ayat ni, ada ayat ni, mansuh ayat ni, mana ayat ni tak guna, ayat ni ada saja je hukumnya telah dimansuhkan. Ada beberapa tempat, tapi tidak semua begitu. Dan dalam pendapat memansuhkan ayat ini, mazhab mutaqaddimin dengan mazhab salaf dengan hak khalaf, hak kedianin, dia amat-amat berbeza. Saya tak mau terang di sini, takut tuan-tuan sakit kepala. Sebab saya baca pun sakit kepala dah. Ada 4-15 pendapat. Cuma kita nak tafsirkan benda ni biar jadi kena dengan manhaj cara kita tafsir, supaya mudah faham. Baik, dengar dulu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladhina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Baik, yang pertama Allah Ta'ala sebut, diwajibkan ke atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda mati. Kalau kita kata iza hadra ahadakumul maut, bila nak mati, mana orang tahu dia tu nak mati tak? Kecuali ada tanda mati, tak ada orang tahu tanda-tanda nak mati. Dan tanda-tanda nak mati ni macam-macam lah. Yang kita nampak pada dia tu tanda-tanda yang mana dia tu nak habis umur, kita panggil nak mati. Baik, apabila dia ada tanda-tanda nak mati, bila tanda-tanda nak mati tu ada pada dia, maka Allah Ta'ala pun sebut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kerabatnya secara ma'ruf, kewajipan orang-orang yang bertakwa, maka barang siapa yang mengubah wasiat lepas daripada mendengarnya, sungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, bukan daripada orang yang mati itu. Allah Ta'ala mendengar lagi amat mengetahui. Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat wasiat itu akan berlaku berat sebelah atau berlaku dosa, maka dia mendamaikan antara mereka, maka tidak akan ada baginya dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ni dia punya huraian dia. Wasiat ini berlaku untuk orang yang keluar daripada menerima pusaka. Orang yang terima pusaka tak boleh wasiat, sebab dia memang makan harta pusaka tu, memang dia ada bahagian untuk harta pusaka. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, kata ulama, ayat yang beri wasiat ini telah dimansuhkan oleh ayat faraid. Lagi ada satu ayat faraid, satu muka cerita bab faraid yang kita akan sebut lepas daripada ni. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia kata tak ada nasih. Kalau kita nak pakai ayat tu kena buang, ayat ni kena buang. Dia kata banyak ayat kena buang dalam Quran, dia kata.
Sedap juga pendapat dia ni. Sebenarnya dia kata Allah Ta'ala nak sebut bahawa dalam ayat ini, dan pendapat inilah saya rasa boleh kita terima, bahawa diwajibkan ke atas kamu apabila seorang ada tanda-tanda nak mati, dia beritahu, mewasiatkan kepada anak dia dan kerabat dia ini supaya bahagi harta ini dengan baik. Boleh faham tu? Kerana kalau kita tengok dengan hadis Nabi SAW, nak berwasiat kepada keluarga, kepada orang yang layak menerima harta pusaka tu tak boleh wasiat. Kerana memang dia layak. Kita mati macam mana pun, walaupun dia kata hak ni bagi banyak, hak ni bagi sikit pun, anak hak ni sebab dia sayang, tak boleh terima benda tu. Dia kena bagi ikut hukum Allah Ta'ala. Boleh faham ni? Itu dia punya penafsiran dia. Bahawa diwasiatkan apabila ada peringatan supaya wasiat mengikut Islam dan syariat dan tidak berlaku zalim. Itu makna dia. Wasiyat bil walidain wal aqrab, wasiyat lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Apa ada perkataan bil ma'ruf, dengan baik. Maknanya bila aku mati ni, membahagilah harta mengikut syariat. Makna gitu. Bukan dia berwasiat sebelum pada mati. Cuma dia berwasiat supaya akhir hidup dia ni, dia mesti ada satu kalam yang terbaik untuk dia sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan perkataan tersebut boleh jadi pahala dia banyak dan pahala dia berterusan. Kerana apabila orang ikut benda yang baik ini, dia dapat pahala. Dan anak-anak dia bagi ikut kaedah yang betul, maka dapat pahala. Nak wasiat, nak tulis hak ni berapa banyak, mana boleh dia kena ada harta pusaka. Boleh faham ni? Itu benda yang pertama. Baik. Maka berlaku satu masalah lagi. Haqqan 'alal muttaqin, kewajipan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau dia takut pada Allah Ta'ala, hisab yang banyak di hari akhirat, nescaya dia selesai masalah ni. Kalau dia bagi masa dia hidup, dia panggil hadiah. Dia panggil hadiah, hibah dia panggil. Maka nak selamat, bagi masa hidup. Bagi masa hidup. Tanah banyak, bagi masa hidup ni, bahan ni, selesai masalah. Orang tak boleh kata apa dah. Dah kena adil. Masalah perasaan, saya pernah sebut dah, masalah perasaan sayang pada anak ni, tak adil pun tak apa. Tak perlu kepada adil. Masalah perasaan ni kena faham lah. Sebab apa? Nabi Yaakob dia sayang ke Nabi Yusuf lebih pada adik lain. Biasa. Nabi Muhammad sayang ke orang lebih pada orang ni. Itu biasa masalah kasih sayang. Kalau ada dua orang bini, sayang ke bini muda lagi, nak macam mana? Contoh lah tu. Marah pula tak? Tapi masalah kasih sayang ni, masalah yang bukan dituntut adil. Masalah pemberian kena adil. Dan adil ini bukan sama banyak. Adil ini kena dengan tempat dia. Anak kawan tu, anak kita hak sulung tu, dia anak 3 orang je. Bagi harta dia sikit-sikit, tak apa, dia anak 3 orang. Ni hak nombor 2 ni anak 14. Beranak pula 1, pula 12, beranak pula seorang lagi. Tu dia. Tak tahulah buat apa dia, makan ekor kuda ke apa, tak tahu. Tapi nak bagi tahu begitulah. Maka dia perlu banyak daripada orang lain. Kerana adil, istilah adil meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Boleh faham ni? Maka nak selesai masalah ni, selesai masa hidup. Kalau masa mati susah. Baik. Timbul masalah apabila faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat. Macam mana? Apabila orang tu mana-mana penerima wasiat, ditukar wasiat tersebut. Penerima tu tukar, tak bagi dengan adil, tak bagi dengan baik, tak bagi dengan sempurna. Maka orang yang mati tak tanggung dosa, tapi fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dia yang buat dosa. Orang yang ubah tu. Dan innallaha sami'un 'alim, Allah Taala mendengar lagi amat mengetahui. Baik, timbul satu masalah. Masalahnya apabila si mati itu jahil, mewasiatkan benda yang tidak betul.
takkan tak boleh ubah juga. Nampak ni? Dia kata sini jangan ubah wasiat. Apabila si mati, terang-terang wasiat benda yang tak betul. Dan terang-terang kalau bagi dan tidak adil, maka wasiat dia tidak boleh dipakai. Tak boleh pakai. Kena ubah. Jadi kita kalau nak ada harta, kalau nak bagi lepas pada mati, bagi tahu anak-anak, aku wasiat kepada kamu ni supaya kamu bagi dengan adil. Bagi ikut syariat hukum faraid. Tu je. Kita dapat pahala banyak, tuan-tuan. Tiba-tiba ayah dia kata gitu, kawan dia kata tak, ayah kata rumah ni hak aku, orang ni kata ni, bergaduh sama si sebab harta. Allah Ta'ala nak selesai ni sebab ada hak manusia bergaduh sampai hari ni. Tak bertegur siapa, tak mari masjid, tak langsung dengan adik-adik ni, tak mengaku adik-beradik pun ada. Jangan pijak rumah ni lagi, dia kata. Tu dia. Putus silaturahim. Dengan sebab apa? Dengan sebab harta, ya. Tanah bukan besar mana sangat pun, tak besar pun, tapi kerana harta manusia bergaduh. Dah berlaku benda tu hari ni. Ni yang Allah Ta'ala sebut ni. Tiba-tiba dia wasiat dengan wasiat tidak adil. Kalau aku mati jangan bagi dia ni, jangan bagi. Kalau ikut faraid pun hak ni seorang talak. Sebab apa? Sebab si mati tu jahil. Maka dia kata, faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Allah Ta'ala kata, akan tetapi barang siapa yang khawatir wasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa kerana si mati itu jahil, si mati tak tahu, maka tanggungjawab kepada orang hidup ini mendamaikan mereka, maka tidak ada dosa bagi dia untuk ubah benda tu, kerana ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas tu? Baik. Cuma pada ayat tadilah ada sedikit perbezaan. Saya memilih pendapat yang kedua dalam menafsirkan ayat ini. Kerana kalau kita sebut nasikh wal mansukh, iaitu ayat ni dinasahkan oleh ayat ni, jadi kita kena ngaji hak tu pula supaya faham. Kemudian ayat 183. Ayat ini adalah umur muslihah. Hak tadi itu semua al-umur munazzimah. Apa maksud umur muslihah? Iaitu cara nak islahkan diri. Tadi Allah Ta'ala sebut cara nak islahkan masyarakat. Masyarakat rosaknya macam mana nak buat. Ni cara nak islahkan diri ni macam mana. Dengan dua perkara yang kita tengoklah ni, puasa satu dan sedekah, infak. Kita baca bab puasa dulu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik. Ayat al-umur muslihah, nama islahkan diri, dimulakan dengan puasa. Kenapa Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang terdahulu daripada kamu. Orang terdahulu daripada kamu, umat terdahulu ni telah berpuasa. Bagaimana kamu? Tak ada orang mati seorang hambut lagi kerana puasa ni. La'allakum tattaqun kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana puasa ni boleh melahirkan takwa? Dan Allah Ta'ala sebut takwa ni. Puasa melahirkan takwa. Baik. Ada beberapa
benda yang saya sempat tulis tadi. Yang pertama, puasa ni lapar. Tak, puasa ini satu benda yang tidak berkenan dengan diri kita, tetapi melahirkan takwa. Sebab apabila orang tu lapar dan dia tak suka pada lapar ni, tak suka pada lapar ni, tapi dia sanggup berlapar juga kerana apa? Kerana dia ikut perintah Allah. Ini takwa. Ini takwa dia. Kerana istilah takwa itu imtithalu awamir wajtinabun nawahi. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Baik, itu yang pertama. Maka apabila dia lapar dan dia rasa sukarnya lapar, susahnya lapar ini, maka dia akan jadi orang baik. Dia akan jadi orang baik dan orang bertakwa. Maka lahirlah dia takut untuk menzalimi orang lain, takut tak sempurna tanggungjawab dia. Dan sekiranya dia lapar di atas muka dunia ni, dia rasa tak senang duduk, maka begitulah orang lain yang lapar. Macam-macam ketaatan, dan dia duduklah keadaan lapar dengan dia taat. Lapar dalam taat ini disebut sebagai takwa layak. Secara ringkasnya begitu. Nak panjang lagi, tunggu mari Ramadan kita hurah baru panjang. Nah, tapi secara ringkasnya begitu. Lapar ini membuahkan takwa. Kerana apa? Sanggup seorang tu ikut perintah Allah, walaupun tak berkenan dengan nafsu dia, dia sanggup. Betapa sukarnya lapar ini. Allah Ta'ala nak bagi contoh pada puasa ni gini. Manusia sanggup duduk atas muka dunia dengan susah payah untuk dapat syurga Allah. Susah payahnya manusia berlapar di atas muka dunia ni kerana Allah. Nafsu duk nak makan, Tuhan kata jangan. Bukan lama pun, bila tempoh dia ayyaman ma'dudat. Itu beberapa hari tertentu. Bila diterjemah pada ayat yang lepas pada ni, itu syahr Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu. Baik. Bila jadi gitu, ada beberapa hari bila bulan Ramadan, oleh kerana puasa ni melibatkan tubuh, dan di sana ada orang yang menggunakan tubuh dia ini untuk bermusafir, ataupun tubuh dia tak boleh menampung puasa kerana sakit. Maka Tuhan kata apa? Faman kana minkum maridan. Kalau tubuh dia tak boleh nak puasa, ada jenis orang gastrik contoh dah, yang kuat kan, nak puasa tak boleh. Tak apa, tak puasa. Ataupun perempuan yang mengandung, ataupun perempuan yang menyusukan anak dia, tak apa, tak puasa. Perempuan yang haid memanglah cuti bagi perempuan. Lelaki haid juga. Isap rokok berasa uzur ustaz dia. Lah. Nampak ni? Maka tubuh manusia ni ada yang tak boleh puasa. Maka kelonggarannya supaya berbuka ala safarin, ataupun musafir kerana syariat, kerana syarak. Musafir kerana Allah Ta'ala, bukan musafir nak tengok bola ni, bukan musafir lain dah. Musafir nak ke mana? Nak pergi danau, cari binatang apa nak tahu bila puasa dah. Tak boleh kira kan ni. Kawan dia kata kita musafir ni, buka ni, itu tidak syarak. Allahu Akbar. Saya bulan puasa 2-3-4 tahun lepas, bawa Syekh Yaman tu seorang. Ada Syekh Yaman seorang, bawa dia. Bawa dia jauh daripada Perak nak pergi Kelantan, tengah hari jauh. Allahu Akbar. Bulan puasa, saya bawa kereta, masa tu tak ada orang nak bawa kereta. Ngantuk dah sekira puasa. Syekh ni doktor bahagian tafsir, hebatlah, ulama masyhur di Yaman. Lepas tu Syekh kata, "Hey, kenapa mu tak ambil hadiah daripada Allah ni?" Hadiah apa Syekh? Buka puasa lah ni.
Hadiah Allah Ta'ala bagi musafir. Kita pula musafir nak pergi ni, nak pergi program ni. Saya kata boleh ke saya? Biarlah saya puasa lagi, larat lagi. Larat apa, mau ngantuk lah tu. Ngantuk lah tu. Tak sampai tempat ni dia kata. Kalau mau tak makan. Jadi kita pun berhenti lah. Berhenti dekat mana itu berhenti? Seminyo. Dia pergi beli makanan. Semua orang tengok. Pakai jubah apa beli makanan. Makanlah. Waktu lambat lagi. Nak lagi beli makanan. Semua sekali beli makanan. Allah. Kata Syekh buat apa? Buat buka puasa ke? Dia kata buka puasa sekarang. Saya pergi, tak apa lah, boleh tahan lagi. Boleh tak boleh. Siapa tengok jalan, dia kata, aku yang tak tahan je pun boleh minum. Dia kata, rupanya dia tak tahan. Nak buka malu kita. Lah sekali tak puasa dah dua orang gitu. Kerana ambil hadiah daripada Allah Ta'ala. Itu musafir yang syarak. Berlaku juga musafir yang jauh. Pergi Mekah contoh, tak? Pergi ke Mekah. Jauh. Dan kadang-kadang kalau timing flight tu pernah berlaku. Timing flight tu macam mana kita puasa tu lama jadi. Allah, dekat-dekat 19 jam. Lama. Tahun lepas tak saya kena, saya kata bukalah, tak apalah. Oh, jemaah tak buka. Sampai ada nak pengsan. Lama sangat buka saya, buka dalam atas kapal terbang lagi. Orang kali kata, cik puasa tak? Gini saya nak ambil hadiah hari ni. Mana makanlah lah. Ada setengah-setengah macam tengok, Allah dia ni nak pergi Mekah tak puasa, dia kata. Dia lantak, dia kata dah. Kenapa saya tahu dah, biasa duk pergi, ni memang lambat. Bertolak ni, kalau pagi, nak buka puasa ni tunggu lambat. Lepas tu di Saudi, bila datang puasa, dia musim panas sikit, panas ni siang sekejap, malam lama. Bayanglah, Isyak lebih kurang dalam pukul 9. Semayang tarawih habis dalam dekat pukul 11. Pukul 3.30 tu subuh dah. Tu yang orang bersusun di kedai tu. Penuh orang di kedai tu sebab tu. Makan tak berhenti arak. Dia tak tidur. Dia tak tidur malam-malam. Dia tidur lepas je subuh, nampak macam orang mati syahid lah masjid tu penuh. Dengan Pakistan, dengan Arab, selimut dengan kapek. Sejuk. Tu budaya dia begitu. Budaya dia. Kalau nak pergi pejabat-pejabat dia bulan-bulan puasa tu, lepas-lepas asar baru dia buka. Lepas zuhur jangan cari lah. Lepas zuhur jangan cari. Lepas zuhur tu kita boleh tidur tengah jalan tu. Jalan dia tu tak ada sibuk langsung. Kerana kita tak nak kata dia juga sebab malam dia pendek, siang dia panjang. Maka boleh berbuka kalau musafir begitu. Keringanan daripada Allah. Kenapa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar, boleh ganti hari lain, bulan lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, ataupun bagi yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, beri makan pada orang miskin, bayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Tengok Allah Ta'ala sebut, iaitu beri makan barang siapa dalam keadaan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik daripadanya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati ni, maknanya dia bayar fidyah lebih daripada sukatan fidyah itu, maka itu lebih baik. Kelebihan itu adalah lebih baik. Bayar lebih fidyah satu perkara ni lebih baik. Sekiranya kamu mengetahui, dan puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kamu lah mampu untuk puasa, maka puasalah. Kalau ada benda yang menghalang, kecil manis, tak boleh juga lama-lama puasa dah. Jadi kurang gula, dah letih jadi, maka boleh kita nak buka puasa dalam keadaan musafir. Baik, satu lagi. Bila nak puasa ni? Timbul masalah bila nak puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik. Bila pada syahrul Ramadan, itu beberapa hari tentukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Ta'ala sebut di dalamnya ada turunnya Al-Quran. 17 Ramadan sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan kepada petunjuk. Baik, Al-Quran Tuhan sebut unzila fihi Al-Quran. Baik, dalam Al-Quran ni ada perkataan anzala, ada perkataan nazzala. Anzala, aku turun ke Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Nazzala, turun secara sikit-sikit. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdih. Maksudnya Allah yang menurunkan secara sikit-sikit kepada Nabi Muhammad SAW. Nazzala dengan anzala. Tengoklah, kalau unzila, nazzala turun sikit-sikit. Anzala turun sekaligus. Sekaligus iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Baik. Allahu Akbar. Baik. Unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu petunjuk kepada manusia. Al-Quran petunjuk kepada jalan yang baik. Hudan yang pertama petunjuk kepada jalan yang baik. Hudan yang kedua penjelasan. Tengok dua kali hudan tu kan. Unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk pada jalan yang baik. Wa bayyinat, sebagai penerangan. Minal huda, daripada penjelasan. Wal furqan, dan perbezaan di antara baik dan buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Mana-mana orang tengok anak bulan, maka puasalah. Ulang pula tadi, man kana maridan, tapi orang sakit ataupun musafir boleh puasa hari lain. Cuma satu je tambah, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala nak kamu ni senang-senang je buat amal ibadah ni, tak ada susah-susah. Walitu wa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dan Allah Ta'ala tidak mahu kamu payah-payah. Oleh kerana itu, walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk Quran, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Mungkin mengagungkan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala buat mari Quran kepada kamu, kerana buatmu boleh beza di antara betul dan salah. Baik, ayat last pada malam ni, kita lebih masa sikit malam ni dah. Last sekali, sebab kita nak masuk ayat 87 tu, dia tajuk lain lah. Baik, Allah, cuba tengok ayat Quran ni. Nilai tinggi yang ada pada puasa ni, sahabat, doa makbul. Lepas pada ayat puasa ni, Allah Ta'ala buat mari ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya pasal aku, fa inni qarib, aku dekat. Dekat bagi orang berpuasa. Mulut orang berpuasa urful misk di sisi Allah macam bau kasturi. Nampak tak? Ani. Dan Nabi sebut, Nabi mari hadis pula, Nabi kata di antara doa yang makbul, yang mustajab, yang mempunyai nilai yang tinggi, itu orang berpuasa, doa dia Allah Ta'ala makbulkan.
Sebab tu lepas pada ayat puasa dia buat mari ayat doa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam bulan puasa ni banyak benda kita tak minta dengan Allah dah. Banyak benda tak minta dengan Allah. Allahu Akbar. Tuhan ni nak bagi pada kita sungguh. Dia nak bagi sungguh. Kalau kita minta dengan yakin. Sekarang apa? Orang yang berpuasa ni, dia bukan sahaja berpuasa, tapi dia duduk dalam keadaan Allah Ta'ala redha dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sahut doa tu. Natijah daripada mu sanggup berkorban kepada aku, tak aku sanggup. Dan Nabi suruh kita minta dengan Allah Ta'ala dengan bersungguh, dan bila orang lain tolong minta dengan kita, semoga awak bertabah, semoga awak baik, sihat, kita sebut amin, amin, amin. Ini benda dia. Aku sahut doa itu kerana aku dekat dengan kamu, nak suruh aku terima doa ni. Tuhan kata nak suruh aku terima ni. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku terima doa kamu dan hendaklah kamu wal yu'minu bi. Orang terjemah banyak beriman pada aku. Saya nak sebut bahawa wal yu'minu bi, dia yakin bahawa aku terima. Dia yakin bahawa aku terima. Bermakna doa ni pengharapan dan keyakinan Tuhan terima. Sebab tu saya kata Tuhan nak bagi sungguh tu. Tuhan nak bagi sungguh pada kita. Yakin satu hal, dan juga kita kata bahawa memang Tuhan terima. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak pernah leka dan lalai dengan apa yang manusia minta dengan Allah. Ni panduan berdoa ni. Panduan dalam kita berdoa. Falyastajibu li, aku nak bagi pada kamu, wal yu'minu bi, dengan syarat mu yakin kepada aku bahawa aku nak bagi, la'allahum yarshudu, mudah-mudahan kamu terpimpin bagaimana nak minta dengan aku ni. Mu kena yakin bahawa aku ni duduk dekatmu sama. Mu kena yakin bahawa sentiasa aku berada dengan kamu. Mu kena yakin bahawa aku tengokmu selalu. Daripada natijah kamu berpuasa tadi, bahawa mu yakin bahawa kamu sanggup buat apa saja berlaporkan aku. Oleh kerana itu dalam keadaan puasa meminta dengan aku bagi, kata Allah. Sengaja dia letak ayat ni lepas pada ayat puasa. Terus kita pernah sebut, kalau nak minta apa-apa dengan Allah, puasa sehari malam minta. Puasa sehari, hari Khamis esok lah, puasa Khamis sehari malam minta dengan Allah Ta'ala. Esok hari Khamis, malam tu malam Jumaat. Orang kita malam Jumaat ingat benda lain. Balik awal ustaz malam Jumaat, dia kata. Ingat Natal tu. Wallahu alam dah. Kita sambung. Saya ada kuliah di Masjid Putra lepas pada ni. Allahu Akbar. Comelnya ayat Quran ni. Allahumma 'allimna bil Quran, ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.